Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tidak ada kes baharu dicatatkan hari ini. Manakala 431 individu menjalani pengasingan diri mandatori pada ketika ini dengan Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 turut maklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 146 kes dengan yang sembuh seramai 142 orang. Sementara sejak bulan Mac tahun ini, seramai 6,038 individu menamatkan pengasingan diri mandatori. ...263 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 57,780 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sistem kesihatan yang berdaya tahan diperlukan di seluruh dunia. Manakala ahli ekonomi APEC mesti turut bekerjasama bagi menyokong semua lapisan masyarakat demi mencapai keamanan dan kestabilan yang meluas rantau Asia Pasifik. Perkara tersebut antara yang diketengahkan Menteri Kesihatan semasa mesyuarat peringkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik mengenai kesihatan dan ekonomi kali ke-10 secara dalam talian pada 23 September lalu. Semasa mesyuarat yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Jaafar juga menyatakan sokongan negara Brunei Darussalam terhadap kepimpinan APEC dan usahanya selaras pendekatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Mesyuarat turut mendapat persetujuan dan kesepakatan negara-negara ahli ekonomi APEC untuk meluluskan kenyataan bersama yang antara lainnya mengetengahkan keperluan membuat pelaburan dalam kesihatan dan memfokuskan kepada intervensi-intervensi berdasarkan bukti dalam mencegah, mengesan dan membuat tindak balas terhadap gelombang pandemik COVID-19 yang akan membantu pemulihan ekonomi, mengurangkan kesan negatif terhadap kesejahteraan dan mengurangkan kemungkinan terjadinya pandemik pada masa hadapan. Kenyataan tersebut juga menghuraikan persetujuan untuk mengambil tindakan bagi mengukuhkan lagi sistem kesihatan, meningkatkan usaha untuk bekerjasama dalam mendapatkan vaksin yang mampu diakses dan meneruskan usaha ke arah menangani isu kesihatan lain mengikut kepentingan ahli-ahli kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Mesyuarat peringkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik mengenai kesihatan dan ekonomi kali ke-10 merupakan sebuah forum antara kerajaan di peringkat menteri bagi membincangkan isu berkaitan kesihatan dan ekonomi. Melibatkan menteri-menteri kesihatan daripada ahli-ahli ekonomi APEC, tujuannya untuk memudah cara tindakan bersepadu, pertukaran amalan terbaik dan perkongsian pendekatan-pendekatan inovatif terhadap ancaman kesihatan rentas sempadan. Mesyuarat dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan tema Building a Resilient Asia Pacific in a COVID-19 World. Juga menyertai mesyuarat Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD mengadakan sembahyang fardu maghrib, sunat hajat berjemaah dan doa kesyukuran sempena sambutan Hari Maritim Sedunia dan sambutan ulang tahun ketiga MPABD. Majlis berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Berakas semalam. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Don Muttalib bin Penurangkaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi yang juga selaku pengerusi Lembaga Pengarah MPABD. Sambutan Hari Maritim Sedunia pada tahun ini disambut pada 24 September 2020 dengan tema Sustainable Shipping for a Sustainable Planet. Juga hadir Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua Eksekutif MPABD dan ahli-ahli Lembaga Pengarah MPABD. Ciri-ciri pendidikan Islam perlulah menghindari diri daripada melakukan perbuatan syirik, berbuat baik dengan ibu bapa, sentiasa menjaga sembahyang fardu 5 waktu.
mengelak daripada bersifat sombong, berbahasa secara lemah lembut dan bersederhana. Perkara tersebut antara pengisian tazkirah semasa program Wira Fajar, program belia sembahyang fardu subuh berjemaah di masjid. Program berlangsung di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Penggal Tutong. Hadir yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan, bin Penurangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tazkirah bertajuk Ciri-ciri Pendidikan Islam disampaikan oleh Awang Haji Karul Lizam bin Haji Jeffrey, Ketua Unit Penguatkuasaan Agama Daerah Belait. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, yang berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong dan yang berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program diselajurkan dengan bacaan surah Al-Kahfi dan sembahyang duha berjemaah. Program dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Belia-Belia Masjid. Sementara itu, di Masjid Kampung Labu, daerah Temburong diadakan program Masjidul Makmur dan solat subuh berjemaah menyertai solat fardu subuh Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Isa Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian program tazkirah bertajuk Adab Menuntut Ilmu yang disampaikan Awang Haji Asri bin Haji Timbang, pegawai pelajaran yang mengupas mengenai adab seorang murid pada gurunya, iaitu kisah belajar Nabi Musa AS kepada Nabi Khidir AS sebagai pendidik. Bahasa isyarat adalah penting sebagai alat komunikasi yang universal. Bahan berita mengenainya menyusul selepas ini. Bersempena Minggu Kesedaran Orang Kurang Pendengaran dan Hari Bahasa Isyarat, bengkel bahasa isyarat telah diadakan selama 2 hari bermula hari ini. Bengkel tersebut juga bertujuan bagi meningkatkan kesedaran terhadap golongan-golongan yang kurang bernasib baik, terutamanya orang kurang pendengaran. Selain itu, menarik minat orang ramai untuk mengenali dan mempelajari bahasa isyarat. Bengkel berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Bengkel bahasa isyarat ini dikendalikan oleh Youth Outreach Team yang terdiri daripada penuntut-penuntut Universiti Brunei Darussalam UBD yang sedang menjalankan Discovery Community Outreach Program di bawah penyeliaan yang berhormat Dayang Karunisa binti Awang Haji Asyari, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bengkel ini juga dikendalikan bersama Persatuan Orang Kurang Pendengaran Kebangsaan Brunei Darussalam yang disertai 49 peserta. 8 orang fasilitator daripada persatuan tersebut telah menyediakan 6 topik yang akan diajar di sepanjang bengkel, antaranya warna, abjad dan nombor. Harapan kami mengadakan bengkel ini adalah supaya orang ramai lebih peka dengan di sekeliling mereka itu yang sebenarnya ada orang yang berkeperluan khas yang kurang berupaya untuk bertutur, mendengar, yang mereka ini perlu lagi di-includekan lagi dalam komuniti kita ni supaya mereka ini senang berkomunikasi dengan orang yang berupaya seperti kita ni, supaya lagi bahasa isyarat ini akan didalami oleh komuniti kita ni lagi dengan lebih mendalam lagi, bukannya secara asas saja. Kementerian Kesihatan akan terus memperbaiki kesihatan dan kesejahteraan penduduk negara Brunei Darussalam melalui sistem penjagaan kesihatan yang berkualiti tinggi dan komprehensif yang lebih efektif, efisien, responsif, mampu milik, saksama dan dapat diakses kepada semua pihak di negara ini. Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan yang juga selaku pengerusi penasihat Swisswaza dan lembaga latihan berkata demikian semasa Majlis Perasmian Bengkel Perkembangan Fakulti Klinikal Konsep Utama Pendidikan Perubatan. Bengkel yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini merupakan kerjasama antara Lembaga Penasihat Swisswaza dan Latihan, Kementerian Kesihatan dan Institut Sains Kesihatan Pengira Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam.
Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif seterusnya berkata, lembaga latihan tersebut telah berjaya melatih 94 orang doktor di negara ini sejak tahun 2008. Tambahnya, latihan khusus asas tersebut adalah sebagai batu loncatan bagi para doktor untuk terus maju ke hadapan dalam karier mereka sebagai doktor dan bagi mereka yang menjalani latihan khusus yang kini masih dijalankan di luar negara. Tambahnya lagi, tujuan utama lembaga latihan tersebut adalah bagi mengukuhkan lagi latihan khusus asas dan untuk berkhidmat dengan program sarjana perubatan. Ia bertujuan untuk mewujudkan doktor-doktor yang berkebolehan dan berkemahiran dengan komunikasi yang baik dan kemahiran penyelidikan. Selain itu, memperkenalkan para peserta dengan prinsip utama mengajar, pembelajaran, penilaian, penyeliaan, mentor dan dokongan. Bengkel tersebut menyatu padukan lebih 80 orang pakar dan para tenaga pengajar klinikal dari sektor awam dan fasiliti penjagaan kesihatan swasta di negara ini. Lebih 60% pesakit kanser payudara di negara Brunei Darussalam didiagnos menghidap penyakit tersebut pada peringkat akhir, iaitu apabila kanser berkenaan sudah merebak ke nod limfa dan organ badan lainnya. Satu kajian terkini yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan menunjukkan kadar pesakit yang bertahan selama 5 tahun telah susut dari 92% pada peringkat awal kanser berkenaan kepada 21% pada peringkat seterusnya. Kanser payudara merupakan kanser yang boleh berlaku dalam kalangan wanita di negara ini dengan 100 kes baharu dicatatkan setiap tahun antara tahun 2009 dan 2018. Bulan Kesedaran Kanser Payudara disambut di seluruh dunia pada setiap bulan Oktober bagi membantu meningkatkan perhatian dan sokongan kesedaran, pengesanan serta perawatan awal dan penjagaan paliatif penyakit tersebut. Sehubungan itu, Pusat Perubatan Jerudong 4 JPMC mengadakan taklimat kesedaran kanser payudara bagi Badan Kebajikan Isteri-Isteri dan Keluarga Pasukan Polis Diraja Brunei Pekerti. Penceramah undangan Dr. Siti Khadijah Ismail, Perunding Obstetrik dan Ginekologi JPMC menekankan kepentingan pengesanan awal dengan melakukan pemeriksaan sendiri atau melalui kaedah mamogram dan pengimbasan payudara. Majlis diselajurkan dengan penyeruhan cenderamata kepada JPMC oleh Datin Hajah Siti Syamsiah binti Haji Abdul Samad, Isteri Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei yang juga selaku pengerusi Pekerti. Bersempena dengan kesedaran kanser payudara sedunia, Jabatan Pengimej Diagnostik JPMC menawarkan pemeriksaan payudara bagi semua wanita dari pelbagai peringkat umur mulai 1 Oktober hingga 31 Oktober 2020. Menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan mulia adalah amat penting dalam membina dan membangun kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Antaranya, integriti yang dikaitkan dengan amalan sikap jujur dan amanah dalam pekerjaan, tidak kira sama ada seseorang itu bekerja sendiri, bekerja di sektor awam maupun di sektor swasta. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini. Berkenaan menjaga amanah di dalam pekerjaan, terdapat beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan seperti menjaga dan menepati waktu bekerja, jujur dalam mencari sumber kewangan tanpa melibatkan rasuah, pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa, tidak menzalimi dan menindas orang lain untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keluarga dan seumpamanya. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada setiap tahun negara kita Brunei Darussalam meraihkan Hari Perkhidmatan Awam. Perkhidmatan awam merupakan tunggak utama dalam menggerak aktifkan sumber tenaga manusia dan penyumbang kepada program pembangunan negara dalam mencapai wawasan Brunei 2035 dan pentingnya bagi seluruh perkhidmatan awam untuk menerapkan budaya integriti dan inovasi setiap peringkat pegawai dan kekitangan perkhidmatan awam dalam menaik taraf kualiti perkhidmatan awam yang cemerlang.
Kepentingan menerapkan budaya integriti dan inovasi di dalam perkhidmatan awam ini adalah selaras dengan tema sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-27 pada tahun ini, yaitu perkhidmatan awam berintegriti dan berinovasi, pemangkin pembangunan negara. Hari Guru yang disambut setiap 23 September adalah bagi memperingati perjuangan dan jasa guru-guru yang memajukan pendidikan dan prestasi pelajar di negara Brunei Darussalam. Sosok seorang guru yang mendidik anak-anak muridnya dengan penuh kesabaran dan kegigihan memberi inspirasi kepada seorang belia tempatan berumur 19 tahun untuk mencipta sebuah lagu. Lagu ciptaan Dayang Halimatus Rabiatul Saidah binti Uzaimi yang berjudul Wahai Guruku diciptakan untuk meluahkan isi hati dan terima kasih khusus kepada guru beliau yang bernama Dayang Masdila Zayati binti Madali dan semua guru-guru di negara ini secara amnya. Dinyanyikan oleh beliau dan Dayang Azizah binti Junaidi, lagu ini menceritakan tentang seorang guru yang tidak putus-putus mendidik anak muridnya di samping memberi semangat kepada mereka untuk terus berjaya. Wahai Guruku ini sebenarnya mengisahkan tentang seorang murid, iaitu seorang pelajar yang mana berterima kasih kepada cibunya, iaitu cibunya ni indah putus-putus untuk memberi semangat walaupun bidang yang muridnya diceburi bukan berasal dari ajarannya ataupun dari didikannya, mana walaupun macam tu guru ni tetap juga mendidik murid tadi, tetap membagi support dengan apa jua bidang yang diceburinya. Lagu dengan muzik rentak perlahan yang disusun oleh Awang Haji Fad bin Yusuf ini memiliki pesan mendalam untuk para guru. Pengorbanan seorang pendidik demi mencurahkan ilmu dan mempersiapkan anak-anak murid mereka untuk menjadi seorang insan yang cekal dan cemerlang dalam bidang agama dan pendidikan. Bagi saya yang paling mendalam itu liriknya yang jerih payahmu mendidik kami, tangis sedihmu yang tidak kami ketahui, dan semuanya engkau lakukan demi anak didikmu, dan betapa mulanya jasamu wahai guruku. Bagi saya itu paling mendalamlah bagi saya, kerana saya tidak tahu yang cikgu ni terlalu. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD hari ini meraihkan Hari Perdamaian Antarabangsa di Ibu Pejabat Persekutuan berkenaan. Seramai 136 orang ahli pengakap yang terdiri daripada pengakap tunas, muda, remaja, kelana dan dewasa menyertai projek yang bertemakan membentuk kedamaian bersama. Beberapa aktiviti juga diadakan, antaranya aktiviti keusahawanan dan tayangan klip video kegiatan-kegiatan persekutuan tersebut. Dua warga negara tempatan telah ditahan setelah keanggotaan Jabatan Siasatan Kawalan Lalu Lintas JSKLL Pasukan Polis Diraja Brunei menemui peralatan yang dipercayai digunakan untuk penyalahgunaan dadah. Keanggotaan JSKLL menahan kenderaan kedua-dua suspek di kawasan Jalan Tunku pada 24 September 2020 kira-kira pukul 1 pagi. Kedua-dua suspek berumur 25 dan 35 tahun itu kini diserahkan kepada Biro Kawalan Narkotik BKN bagi siasatan lanjut.